akan menghantarkan jenazah ketika dibawa ke perkuburan. Nabi kata ada tiga macam. Ada tiga macam perkara yang akan menghantarkan jenazah ketika dibawa ke kubur. Iaitu pertama sekali yang hantar ke kubur pastilah keluarganya, yang kedua hartanya, dan yang ketiga amalannya. Tiga ni bawa. Dua di antaranya akan kembali dan yang satu lagi akan tetap tinggal menyertainya, menyertai si mati itu. Itu sebab tajuk malam ni, siapakah teman yang paling setia? Adakah keluarganya? Adakah hartanya? Adakah amalannya selepas dia mati? Nabi bagi pesanan kepada kita semua. Okey, Nabi pesan lagi, keluarga dan hartanya akan kembali. Artinya dua perkara ni, keluarga dan hartanya akan balik ke rumah. Sedangkan wayabqa amaluhu, sedangkan amalannya akan tetap setia bersamanya. Apa artinya? Artinya perkara yang sangat setia apabila kita meninggal besok, yang akan ikut kita ialah amalan kita. Keterangan, inilah kesudahan bagi persahabatan kita kepada tiga-tiga golongan ini. Kita berkawan, kita bersama isteri yang kita cintai. Kita ada isteri kahwin, kita sangat cintai. Isteri kita ni, apabila kita dah ambil daripada orang tuanya, seorang suami perlu menjaga seperti mana orang tuanya menjaganya dengan baik. Orang tuanya menjaga anak dia perempuan tu dengan baik, maka bila suami ambil, kita lelaki ambil isteri tu, anak kepada orang tua ni, mak bapak dia, seorang suami mesti menjaga, menyayangi, mencintainya seperti mana mak ayah dia sayangi, cintai. Kalau mak ayah dia sayang dia sungguh-sungguh, suami juga kena sayang sungguh-sungguh. Dulu bila anak perempuan nak keluar, ayah hantar kan, atau mak hantar. Dia tak boleh keluar seorang-seorang kecuali dia sedang belajar. Begitu juga dengan suami, bila isteri nak pergi mana-mana, sebaik-baiknya suami kena teman, seperti mana ayah dan emaknya temankan dia pergi mana-mana. Apabila seorang suami dah kahwin dengan seorang perempuan yang bernama isteri ini, maka suami perlu membawa, menemani isteri sebagaimana mak ayah dia menemani dia keluar daripada rumah. Jaga baik-baik, sebab dia menyerahkan anak yang baik, maka kita kena jaga, cintai. Baik, jadi isteri yang kita cintai dan anak-anak yang kita sayangi dan juga kaum kerabat, mereka hanya dapat menghantar kita sampai ke tanah kubur. Semua hantar. Bila suami mati, isteri hantar. Ada isteri tak hantar, duduk rumah kan? Anak-anak hantar, ipar duai hantar, mak ayah hantar. Sebab apa? Anak mati dulu, bukan mak ayah mati dulu. Mak ayah dah tua, tapi anak mati dulu. Ada juga mak ayah umur 78, anak umur 55, anak mati dulu. Atau anak umur 33, ayah 57, anak mati dulu. Ada juga begitu kan? Itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tak jangka, kita anggap ayah yang dah tua tu, ayah tu mati dulu, sedangkan anak mati dulu. Ayah pun teresak-esak sebab anak mati dulu. Patutnya aku mati dulu, aku yang tua. Allah Taala dah takdirkan kepada manusia siapa yang mati dulu. Macam cerita Doremi, Minah mati dulu, Do mati dulu, Minah mati dulu, Do mati dulu. Macam tu lah. Tuan-tuan sekalian, akhirnya berlaku penipuan. Mereka nak duit saja, mati pun nak duit juga, tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi ketiga, kaum kerabat, isteri, anak-anak bila suami mati. Ni cerita pasal suami. Suami mati, ayah mati, mereka semua hantar ke kubur naik kereta. Kalau suami punya kereta tu BMW, bawa ke kubur. Kalau suami punya kereta tu kereta Alphard, bawa kereta Alphard. Kalau suami kereta Wajar, bawa kereta Wajar. Kan kalau anak ada motor, anak-anak ni motor, hantar ayah ke kubur. Ataupun naik kereta jenazah. Ada juga.
kan, isteri naik ataupun anak-anak naik kereta jenazah bersama arwah ayahnya, hantar ke kubur, semua hantar. Dan hanya dapat mengucapkan selamat tinggal je kepada kita ketika melihat badan kita terbujur sejuk di liang kubur. Hanya imam membaca talqin, semua dengar, kan. Maknanya bila dah hantar tu, dah masuk kubur kan. Sebab saya dalam PKP ni dah berapa kali dah saya pergi talqinkan jenazah ni. Dah berapa kali dah ramai yang meninggal ketika PKP ni. Sempat juga saya talqinkan beberapa orang. Sebab bila sampai kubur, saya antara manusia yang sampai pertama ke kubur nak tengok liang lahat. Bila digali kubur, saya orang pertama sampai ke kubur sebelum sampai jenazah. Sebab apa? Nak tengok liang lahat, memberi keinsafan. Tengok liang lahat ni, tengok lepas ni aku pula. Untung pergi kubur ni kita menginsafi walaupun sekejap. Insaf ni, tengok kubur balik lupa balik, memang macam tu. Pergi tengok, lepas tu ditanam jenazah itu, maka imam baca talqin, kan. Wahai si fulan bin si fulan, janganlah gentar dan takut apabila datang kedua makhluk Allah untuk bertanya kepada kamu, siapakah Tuhan kamu. Tu ayat dia, kan. Ya Allah, kau ampunilah jenazah ini, kau ampunilah kami juga yang di atas ni. Talqin itu mengucapkan selamat tinggal lah. Talqin itu illa liqa, selamat tinggal kepada jenazah, dan mengingatkan yang datang itu. Yang datang tu kena dengar, yang datang dengan talqin ni dengan elok. Tu sebab tali buat bising. Waktu jenazah ditanam ada bising-bising sikit kan, sebab bising nak tanam kan, bising cangkul mana, sudip mana, semua kan. Jadi bila dah imam duduk atas tikar, automatik semua senyap. Saya dah banyak kali baca talqin kan, baca terbuka aja, semua senyap, tak ada yang bercakap. Mudah-mudahan talqin itu memberi ingatan kepada yang atas ni. Yang bawah dah mati dah, dia akan bawa dia punya amalan. Yang kita tinggal ni macam mana pula? Okey. Tiada seorang pun yang bersedia untuk menjadi teman kita di kesunyian kubur. Tak tentu juga. Ada seorang isteri tu, dia pergi kubur banyak kali suami dia, sedih sangat. Ada saya jumpa, ada orang cerita kat saya, isteri pergi hari-hari kubur suami, kan. Tidur situ, bukan tidur lah, duduk situ baca yasin situ hari-hari, temankan suami, terlalu sayang, kan. Sampai dia hari-hari pergi kubur, duduk situ, pagi balik semula, datang balik. Sebab apa? Dia terlalu sayang kepada suaminya. Jarang pula kita tengok suami yang duduk lama-lama di kubur isterinya. Jarang saya tengok. Tapi isteri ni pernah saya dengar satu cerita kan. Isteri ni dia pergi kubur, punya sayang, punya sedih kematian suami. Sebab mungkin suami dia beritahu, mungkin suami tu baik sangat. Inilah suami tempat bergantung saya. Suami ni terlalu baik, suami tak pernah marah. Suami inilah yang memayungi keluarga kami. Terlampau tak ada galang ganti, kan. Tapi bila dah kahwin dengan suami baru, terlupa suami lama. Itu sebab saya pesan pada suami isteri yang kematian isteri, bila kahwin baru, tolong doakan suami yang meninggal tu, isteri yang meninggal, jangan lupa. Seorang isteri kematian suami, kahwin dengan suami lain, jangan lupa doakan bekas suami kita yang mati itu adalah suami pertama kita. Terlupa bila dah kahwin baru. Begitu juga orang yang bercerai kan. Orang yang bercerai hidup ni kan, dia bercerai. Walaupun dah bercerai, kita dah kahwin lain, suami kahwin lain. Saya pesan supaya kita doakanlah kita punya orang yang pernah bersama kita. Suami bercerai dengan isteri bercerai, maka isteri dia kahwin lain, kita doakan kebaikan dia, kan. Suami isteri pun sama, bercerai dengan suami kahwin dengan orang lain, kita doakan kebaikan dia. Itu lebih baik daripada kita mencaci maki, kita mengaibkan dalam media sosial, kita buka bongkar dia punya kesilapan lalu. Itu tak baik. Maka kita doakan. Banyak kali saya pesan pada orang, kita suka mendoakan orang di mana orang lain tak tahu yang kita mendoakan mereka. Okey?
Dia tak ada orang yang akan jadi teman setia orang dah mati ni. Tak ada balik. Tak ada tunggu kat kubur lah. Tak ada. Sungguh. Kereta bawa balik isteri nak tinggal seorang-seorang malam. Tak ada. Sebab sebelum ni malam tadi dia tidur dengan suami dia atas katil. Bila suami mati malam tu, tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku? Tak akan peluk seperti mana dia peluk ketika hidup. Ini beza dia. Bila seseorang itu mati, contoh isteri mati suami, malam tu dia tidur bersama, berpeluk lah, biasalah tu suami isteri. Tapi bila dah mati, dia tak akan peluk macam mana dia hidup. Peluk beria tak ada. Sebab apa? Dah jadi mayat, dah jadi arwah, dah lain. Jarang kan? Kecuali lah mereka ada isteri suami yang betul-betul sayang, dia peluk sungguh-sungguh, ada juga. Tapi tak ramai yang macam itu. Baik. Jadi tak akan ada orang yang sanggup menjadi teman kepada si mati. Kan tadi kata Nabi yang pergi hantar si mati itu, apa dia? Keluarganya, hartanya, amalannya, dua balik. Baik. Mereka akan pulang setelah menemui menimbuni tanah ke atas liang kubur kita. Balik. Okey, di 7 langkah aja balik. Okey, maka jenazah dalam kubur itu akan berada suasana baru, orientasi bersama dengan malaikat. Malaikat itu adalah urustia dia. Urustia kubur ni namanya malaikat munkar nakir. Balik dia 7 langkah, semualah balik tuan-tuan sekalian. Tinggallah keseorangan yang hanya temankan dia ialah amalan dia. Baik. Begitu pula harta yang kita kumpulkan dengan membanting tulang dan memeras keringat, bahkan terkadang dengan mempertaruhkan nyawa. Betul, kita kena cari duit, betul, untuk meneruskan kehidupan. Ada orang yang memang kumpul harta. Sebab apa? Aku kumpulkan harta ni untuk anak-anak, ada juga. Kan? Ada yang tak kumpulkan harta tapi buat hibah. Kan? Sekarang ni banyak orang buat hibah. Kan? Siapa yang nak buat hibah, takaful, macam-macam ada sekarang ni. Bukan nak promote. Sekarang ni orang ada agensi tertentu, dia buat hibah, artinya potong sekian-sekian bulan, nanti bila mati kita, duit itu akan diserahkan kepada sesiapa yang kita hibahkan. Contoh, seorang suami, dia hibah pada isterinya. Kalau dia mati, maka isteri dia dapat 100,000. Gitulah. Maknanya dia tidak kumpulkan harta, dia kumpul. Dia simpan bulan-bulan, simpan sendiri, tapi dia buat hibah. Potong gaji setiap bulan. Ada yang RM76, ada yang RM100. Tengok namanya hibah, iaitu matinya dia, maka duit itu akan diserahkan kepada yang tinggal. Siapakah nama yang kita akan hadiahkan duit itu? Okey, baik. Okey, semuanya akan kita tinggalkan untuk ahli waris. Habis rumah kita habis tinggal, kereta kita, semua kasut-kasut kita. Tuan-tuan, saya dapat satu kasut tu daripada seorang kakak. Kakak tu kematian suami. Jadi kasut baru beli. Kasut hitam, ingat lagi? 2 tahun lepas kot. Kasut tu baru beli. Kasut kesihatan nama dia. Warna hitam. Kemudian suaminya meninggal. Bila suaminya meninggal, kakak tu jumpa isteri saya. Dia bagi kat saya. Muat pula. Dia kata ini kasut arwah suami saya. Dia tak sempat pakai katanya, maka dia bagi kat saya hadiah. Tengok tuan-tuan sekalian. Kasut suami dia ni, tengok. Mudah-mudahan kasut suaminya itu menjadi ganjaran kepada suamilah, sebab saya pakai pergi sekolah kan, mengajar. Jadi mudah-mudahan hadiah kasut suaminya itu, arwah tu, kepada saya akan gunakan ke arah kebaikan. Kalau saya guna kasut tu pergi sepak orang, tak bagus. Bawa kasut tu pergi kelab malam, tak bagus. Bawa kasut tu pergi mencuri, tak bagus. Saya bawa kasut tu pergi mana? Pergi mengajar ke sekolah. Saya mengajar Quran kat sekolah, saya mengajar tajwid, saya mengajar tauhid, saya mengajar fiqh, saya mengajar pengajian jawi dengan menggunakan kasut itu. Kasut tu dihadiahkan oleh seorang kakak kerana suaminya meninggal. Harta tinggal habis, termasuk kasut. Kasut tu baru beli.
Kalau nak bagi ke orang, kalau nak dibuang sayang, akhirnya bagi kat saya. Saya terima je lah. Syok juga pakai kasut berubat ni. Syok lah kaki tu ngam lah kan. Mahal kasut berubat ni tuan sekalian. Kasut berubat ni nak bagi kaki kita bagus lah kan. Ada juga selipar berubat kan. Lari tajuk tuan sekalian. Baik. Okey. Mereka yang mempusakai dan menikmatinya, sedangkan kita yang akan ditanya dari mana harta itu diperolehi dan ke mana dibelanjakan. Kita ni Allah tanya duit tu datang dari mana? Daripada rasuah ke? Ambil duit kopi ke? Kan? Kita ambil duit rasuah, kita ambil duit kopi. Contoh duit kopi ni macam rasuah juga kan. Ambil harta tu, bawa balik, kita bagi isteri kita makan. Isteri tak tahu pun. Macam cerita siapa tu? Bukan Tiga Abdul. Ni apa nama cerita tu? Ya Allah, yang Ahmad Al-Bab. Ahmad Al-Bab. Ahmad Al-Bab. Dua orang ni kahwin dengan isteri dia, bawa balik mencuri. Isteri pun tak tahu duit daripada mana. Rupanya mencuri. Kan, Syawal, Muharram kan nama tu kan. Ingat lagi kan. Ahmad apa tu yang bukan Syawal, Muharram, Safar namakan. Syawal ni dia berkembala kambing kan, dia tak mencuri, halal. Yang adik-beradik dia yang lain, adik-beradik yang lain, maknanya orang ni mencuri kan. Maknanya bawa benda yang mencuri, rasuah, bawa duit haram, maka Allah akan tanya. Bila tidak dipulangkan duit curi, akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ke mana belanja pula duit tu? Duit kita tuan sekalian, saya pesan untuk saya tuan, duit kita ni kita kena belanjakan pada tempat yang baik. Antaranya ialah keluarga kita lah. Dapat duit gaji, dapat duit ceramah. Contoh ustaz-ustaz semua kan kadang dapat duit ceramah kan 100, 200, ada yang beribu kan. Tak apa, bagus. Belanja isteri makan, baik. Belanja anak-anak makan, beli jagung kan. Lepas tu bagi pada mak ayah, sedekah pada mak ayah. Belanja mana belanja yang baik? Ajak kawan makan di kedai. Mana nak dibelanjakan duit tu? Kan, pergi masuk dalam tabung anak yatim, pergi beli Quran wakaf. Di manakah belanja? Sekarang ni kita nak tahu duit tu datang mana. Kalau datang halal, okey, mana belanja? Kalau datang duit halal, belanja pula nombor ekor, tak jadi. Tak jadi betul. Dia mesti masuk tu halal, keluar baik. Gitu. Dia dapat duit halal. Belanja halal, belanja kawan. Anak yatim, orang minta sedekah dekat kedai datang, cik, tolonglah beli cik macam saya itu kan. Ada orang datang rumah saya. Kan, datang rumah saya, dia jual coklat apa benda, kata, tolonglah cik, isteri saya ni buat benda ni, tolonglah cik beli. Sampai tahap tu masa PKP kata rumah saya. Bantulah saya cik. Ini yang dapat saya sara hidup keluarga saya. Ini isteri saya buat. Saya kata RM10 ni, RM10. Tuan-tuan, kita tengok tu wallahualam betul ke tidak, tapi kita sangka baik, betul lah tu. So, ramai yang susah minta kita beli tu. Kan? Maknanya minta susah. Ada juga saya tengah makan itu, bukan di kedai makan, ketika PKPB saya makan kat kedai. Ada seorang datang ke tempat saya, dia buka nota. Dia kata dalam nota sebut, bantulah saya susah dan keluarga susah. Dia tak cakap, dia buka nota, bantulah saya. Dia suruh beli apa tas, dia kata minta maaf, saya dah banyak benda ni kat rumah. Dia jual wafer ni kat rumah, banyak kat rumah saya tak makin banyak. Minta maaf lah cik, saya tak dapat nak beli. Saya kata, cakap baik-baik. Tapi dia buka nota, dia tak cakap, buka nota je. Tak tahulah dia bisu ke tidak, tapi dia buka nota. Tuan, susah luar kan. Susah tau. Apa tu, rakyat kita ni memang susah. Yang senang-senang lah kan. Baik. Orang yang bijak ialah orang yang mempunyai rancangan bagi negeri akhiratnya dan bersedia menghadapi kematian sebelum tiba saatnya. Okey, yang bijak ni tuan sekalian,
Orang yang dah nak pergi ke alam akhirat ni, bijaknya fikir akhirat. Memang saya bagi contoh ulama bagi garis panduan kita ke hidup sekalian. Dalam sehari yang wajib memang kena buat. Yang wajib apa? Sembahyang fardu tu wajib buat. Kita nak buat jemaah ke, buat seorang-seorang, wajib mesti buat. Cuma waktu PKP ni kita tak boleh pergi masjid surau, hanya 5 orang saja. Baik, wajib buat. Tapi kata ulama, dalam sehari itu ambillah benda-benda yang boleh tambah kepada yang wajib. Apa saja benda-benda baik tambah dalam sehari. Jangan dalam sehari itu tak ada benda-benda baik yang kita buat. Benda-benda sunat dulu kita ambil. Lepas wajib, sunat, lepas tu benda-benda yang ada kebaikan. Apa benda sunat? Apa itu? Baca Quran. Itu sunat. Dalam sehari Quran. Kalau Quran tak nak baca, tuan-tuan sekalian, mungkin ada kekangan, mungkin malas ke apa, ada option kedua, iaitu zikir ikut kemampuan kita. Itu sunat benda ni, dapat pahala. Option, pilihan. Zikirlah. Dapat 10 jadilah. Paling banyak 100. Ni antara dua. Ini dua ni antara amalan yang patutnya kita tambahlah lepas sembahyang fardu. Quran baca, lebih baik siapa yang boleh hafal-hafal lah, betul zikir. Yang ketiga ni yang bayar nak buat itu solat sunat. Ini yang berat. Solat sunat dalam sehari mana boleh kita sembahyang sunat. Yang kita ada orang yang boleh buat sembahyang duha saja, buat sembahyang duha. Dalam sehari itu sembahyang sunat, tahajud lagi berat, siapa boleh bangun pun bagus. Sembahyang tahajud. Sembahyang sunat witir, ada orang buat sembahyang sunat tasbih, ada juga. Pilih. Ini 3 amalan ni yang akan bawa dalam kubur tu. Sebab tiga ni orang tak boleh ganti balik. Orang lain tak boleh buat dah. Pak kita yang buat. Bila Quran yang kita baca, Quran tu akan masuk dalam kubur. Kita dah mati, kita dah tak boleh baca Quran dah, tak boleh dah. Zikir, kita berzikir. Bila kita mati, kita dah tak boleh zikir dah, habis. Semayang, bila habis semayang, kita mati, semayang dah, kita tak boleh semayang dah. Maka 3 amalan sunat ni akan menemani kita dalam kubur. Itu sebab teman yang setia tu. Amalan ni teman-teman kita. Cerah kubur kan. Kenapa ya? Dia baca Quran banyak. Kubur cerah, Quran banyak. Kan? Kubur cerah sebab apa? Setiap malam baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi. Cerah kubur ni, inilah peneman dia. Bukan isteri kita, bukan anak kita. Inilah peneman dia. Benda-benda orang dah tak boleh, yang kita tak boleh buat dah, dia inilah menjadi peneman dalam kubur. Ulang balik. 3 ni, Quran, zikir, sembahyang sunat, yang fardu wajib. 3 ni menjadi peneman setia dalam kubur amalan-amalan. Sebab apa? Sebab dah tak boleh buat lagi atas dunia, maka dia akan teman kita dalam kubur. Tetapi ada satu lagi amalan yang kita buat atas dunia, walaupun kita dah mati, dia mengalir. Sebenarnya ada hadis lain pula. Apa dia? Wakaf. Kan? Wakaf. Maksudnya kita wakafkan duit untuk masjid. Bila kita mati, pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Dia tak temankan kita, dia mengalir. Maknanya kita sedekah di masjid. Contoh masjid Tasik Kesuma nak buat sekarang. Kan, masjid Bandar Tasik Kesuma, kita wakafkan duit kita untuk masjid. Masjid tu naik, kita mati, maka masjid tu masih terbina, masih ada, maka mengalir pahala dalam kubur, mengalir. Pahala semayang sekian, pahala zikir sekian, pahala kita bersedekah, pahala kita baca Quran sekian. Tapi ada pahala yang hebat, namanya wakaf. Wakaf ni hebat tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab bila kita mati, mengalir pahala sampai hari kiamat. Dia bukan teman kita, mengalir terus macam air terjun. Betul tak tuan-tuan sekalian? Yang kedua, ilmu yang kita sampaikan. Kita mati, sampaikan ilmu, orang amalkan ilmu kita, kita meninggal. Selagi dia amalkan ilmu kita, maka kita dapat pahala mengalir macam air terjun. Yang ketiga, kita tak boleh harap juga. Yang nombor 3 ni, iaitu anak yang soleh mendoakan kita. Walaupun kita mati, anak doa mengalir pahala.
Anak berdoa tuan sekalian memang sepatah kilat sampai ke mak ayah. Anak yang soleh mendoakan mak ayah dia. Okey. Sebab tuan sekalian, kita jadikan tiga-tiga ni teman setia kita. Iaitu pertama apa? Quran yang lupa baca. Sehari selai, tak nak pun tak nak selai, baca 2 ayat jadilah. Zikrullah. Zikir ni banyaklah. Banyak kali ustaz-ustaz dah sebut zikir-zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak zikir ni. Bila dah 3 ialah kita semayang sunat. Takkanlah semua tak ada semayang sunat. Okey, semayang sunat yang kita boleh buat semayang sunat rawatib. Baik. Tetapi sekali lagi, tetapi orang yang terpedaya ialah orang yang banyak berangan-angan. Berangan-angan nak kaya tapi tak kaya. Berangan-angan saja. Kalau aku kaya, kalau aku kaya aku nak. Kalau aku kaya, berangan-angan banyaknya. Kalaulah aku rasa aku nak jadi baik, umur aku pencen lah. Ada macam tu. Umur dia 45, dia berangan-angan. Sekarang 45, jahat banyak lagi. Berangan-angan. InsyaAllah lah, umur 50 pencen, aku nak pergi masjid. Angan dia begitu, panjang lagi angan-angan tu. Patutnya angan-angan dia terus-terus berubah sebelum pencet. Berangan-angan. Mengejar dunia dan menimbun harta. Suka tengok dalam bank, suka tengok duit dalam bank. Buka cucuk je ATM, tengok ada 14,000. Nak keluar 1,000 kurang 13,000 ni kan. Tak syok. Biar je lah 14,000. Patutnya sedekah. Suka tengok nombor kan. 14,000 alhamdulillah. Nak keluar RM10 takut jadi 13,990. Tak syok. Tak ada keluar. Itu namanya orang yang cinta harta. Suka tengok nombor dalam ATM. Tengok 1 juta, satu banyak ni. Nak keluar 1,000 pun bergagak rasyo. Baik. Maka apabila tiba saat kematian, barulah ia menyedari diri dan barulah berazam untuk berbuat kebajikan. Namun pada waktu itu sudah tidak berguna lagi penyesalan. Dah nak mati baru nak menyesal buat baik. Dah sampai hospital dah, baru nak buat baik. Aku ada tak sejadah? Sudah. Macam kisah cerita ustaz cerita yang saya pernah cerita dulu kan. Boleh tak tolong aku atau ke klinik jap, aku tak sihat lah. Dia hantar ke klinik, doktor sahkan dia kanser. Masuk kereta, kenapa? Doktor sahkan aku kanser darah lah. Sedih. Lepas tu dalam kereta kau ni ada surah Yasin tak? Kenapa? Aku nak bertaubat lah, nak mati dah. Ya Allah. Ada? Ada Yasin. Oh, tuan-tuan mati Yasin. Ada ustaz cerita lah. Nak beritahu bila dah sakit. Yasin. Tuan-tuan, sampai rumah, dia cabut plug TV tu. Jangan tengok TV cuma ngarut dia. TV pula dicabut. Ada dia. Apa kena dengan ayah kau ni? Rupanya dia cerita ayah kena kanser. Kanser apa tak ingat dah, dengannya kanser darah. Doktor suruh follow up balik. Bila follow up kali kedua, check balik, teman-teman sekalian, disahkan balik tiada kanser. Tak ada kanser? Dah tak ada pula. Sebab apa? Yang cek kali pertama tu tersalah cek, bukan kanser. Ya ke doktor? Tuan-tuan, naik kereta kawan ni balik. Pasal pula doktor sahkan aku tak ada kanser dah. Lepas tu kata kawan dia, dalam tu ada Yasin tak baca ke? Nanti dululah. Nanti dulu tuan-tuan sekalian. Tu yang saya kelakar tu. Sebab apa? Disahkan tak ada kanser, Yasin pun tak nak baca. Sampai rumah tuan-tuan sekalian, happy ya. TV tengok balik. Tuan-tuan, bila dah sakit ni baru kita nak menyesal, tak terguna dah. Waktu sihat ni menyesal. Ya Allah, kenapa aku tak buat baik? Kenapa aku tak tolong orang? Kenapa aku tak bersedekah? Kenapa aku tak sayang isteriku? Kenapa aku tak sayang anak-anak? Kan? Tengok anak-anak tak betul, kata ulama, sebenarnya kita yang tak betul. Kita kena betulkan diri sendiri, baru anak-anak betul. Saya dengar satu ulama sebut, tengok anak-anak kita kan, tengok oleh macam perangai kan, tengok diri mak ayah tu betul tak betul. Dia kata kalau mak ayah tu dah betul bagus, insya-Allah Allah akan betulkan anak-anak kita. Ya Allah, insafilah, jangan marah-marah anak sangat sebab kerana mereka itu tak betul, sebab kita tak betul. Baik sikit lagi. Oleh kerana itu, perbanyaklah berbuat kebajikan. Okey?
tingkatkanlah ketakwaan. Ni, pertama, banyakkan berbuat kebajikan. Apa dia? Buat baik banyak-banyak. Kan? Buat baik dengan jiran, walaupun jiran dengan kita tak suka, kita buat baik dengan dia. Berbuat baik pada orang yang berbuat jahat dengan kita. Oh, susah. Ini nombor satu. Yang ketiga, tingkatkanlah ketakwaan, takwa. Buatlah bekalan akhirat sedaya upaya yang ada. Sedaya upaya kita terus bekalan akhirat. Apa dia? Apa saja yang menuju akhirat kita buatlah. Baik. Rajin bersedekah dan suka menderma untuk membuat bekalan. Sekarang ni saya tengok ada ustaz tu dia bersedekah tab. Rupanya yang minta tab 43,000. Ya Allah. Kata ustaz ni, minta maaflah setakat ni ya Simam. Dia sedekah tab taklah banyak. Lebih 100 pun tak tahulah. Rupa-rupanya yang mohon tab 43,000. Mana mampu ustaz tu nak bagi semua. Sebab orang sekarang semua nak belajar online kan, menggunakan tab. Tuan-tuan sekalian, banyak pahala orang-orang bersedekah tuan saya. Okey. Rajin bersedekah dan suka menderma untuk membuat bekalan bagi perjalanan negeri akhirat yang sangat jauh itu. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua dapat terus bersemangat meneruskan kita punya amalan. Kerana PKP ini kebanyakannya di rumah, maka kita yang kerja-kerjalah, yang di rumah lah, banyakkan baca Quran, hatamkan Quran. Baik. Untuk kuliah online ni saya tak boleh lama-lama sangat. Lebih kurang 30 minit ke 30 minit saja. Saya mohon kemaafan. Setakat itu saja yang boleh saya sampaikan kepada muslimin muslimat. Ada kebaikan boleh kongsi, boleh share supaya semua dapat manfaat. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada penganjur pada malam ini, surah Al-Mukhlisin, Taman Pelangi sebenarnya 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.